Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Cikgu. Ya, apa khabar? Sihat ke? Sihat cikgu. Sihat, alhamdulillah. Cikgu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. So, malam ni cikgu akan membuat pembentangan lah untuk sesi slot yang ketiga, subjek kimia. Okey, sebelum kita memulakan majlis, kita bacalah surah Al-Fatihah dulu lah. Masing-masing baca surah Al-Fatihah. Okey, awak boleh nampak tak slide cikgu? Boleh ke? Boleh. Nampak, Cikgu. Okey, terima kasih. Cikgu, ada orang nak Ya. masuk. Ada orang nak masuk? Apa ni? Encik Hafiz, boleh tolong kot? Masuk tu sebab auto ini Auto kan? Dia boleh masuk je kan? boleh masuk. Okey, terima kasih. Okey, so sebelum kita teruskan, cikgu perkenalkan dirilah dulu ya. Okey, so kalau so ni nama cikgu Okey, kalau siapa yang boleh baca, boleh tak sebutkan nama cikgu ni? Siapa yang boleh baca? Boleh tak? Okey, so cikgu perkenalkanlah, nama cikgu Nik Zarini Nikam, okey, daripada SMK Raja Tun Uda. Okey. So sebagaimana yang kita lihat, malam ni kita akan teruskan dengan bab garam, okey. So dalam bab 6 tu asid, base dan garam kan. Okey. So subtopik yang seterusnya adalah 6.10 iaitu tindakan haba terhadap garam. Okey, kelas yang sebelum ni Cikgu Syariza dah ada sentuh dah macam mana untuk kita hasilkan garam. Okey, so ada pelbagai jenis tindak balas untuk kita nak dapatkan garam dan garam kita pun melibatkan ada 4 kan. So masih ingat lagi tak? Ingat. Okey, alhamdulillah. Okey. So penting untuk awak mengetahui macam mana untuk kita menghasilkan garam tersebut. Okey. So kita lihat di sini, tengok dulu apa standard pembelajaran untuk tindakan haba terhadap garam ni. Okey, dalam ni apa yang awak perlu ketahui adalah pertama, awak boleh memerihalkan ujian untuk mengenal pasti gas. Apa maksud di sini adalah awak boleh menerangkan cara macam mana ujian pengesahan gas tersebut. Okay. Untuk awak memperoleh 2 markah. Kebiasaannya dalam SPM, ujian pengesahan gas, dia membawa 2 markah. 2 markah tu macam mana kita nak mendapat penuh 2 markah tersebut. Okay. So kat sini awak mesti tahulah macam mana nak menceritakan ujian pengesahan gas tersebut. Kita ada banyak jenis gas, jadi awak perlu tahu gas ini okey macam mana dia punya prosedur. Gas yang B pula macam mana dia punya prosedur dia. Okey, dan dalam ni juga ada diceritakan tentang eksperimen untuk mengkaji kesan haba ke atas garam. Okey.
ada beberapa eksperimen dan bila hasil melibatkan gas yang berbahaya, kita akan menjalankan eksperimen tersebut di dalam kebut WhatsApp. Okey, so tahukah awak bahawa gas yang terbebas tu, so apabila gas terbebas tu dia akan memberitahu kita apa benda maklumat yang kita akan dapat. So kita lihat apa benda maklumat yang kita akan dapat. So daripada gas yang terbebas sebenarnya kita boleh kenal pasti apakah anion yang hadir dalam garam tersebut. Boleh tak awak sebutkan anion yang terdapat di dalam pembelajaran awak? Boleh bagi contoh anion dekat cikgu? Nitrat. So anion iaitu ion, nitrat, lagi? Sulfat. CO2 minus. Dan ion, sulfat. CO3 to minus. Yes? CO3 to minus. Karbonat. CO3 to minus. So ada yang DLP cikgu campur macam tu. So carbonate. Carbon ion and another one? Cl minus. Cl minus. So this one all the four ni kita panggil anion lah. So daripada gas yang terbebas tu kita dapat kenal pasti apakah anion yang hadir di dalam garam tersebut. So di sini cikgu ada sediakan, kita lihat tontonan dulu. So kalau awak tengok di sini, ini artikel yang 2019 yang menunjukkan bahawa balon meletup apabila menggunakan gas hidrogen. Dan kita dah belajar bahawa gas hidrogen itu tak sesuai untuk diisikan dalam balon kan? Kenapa dia tak sesuai? Dan gas apakah yang sesuai untuk kita isikan dalam balon? Gas apa yang paling sesuai? Yang sifatnya ringan dan dia takkan bertindak Helium. panas. Yes. Helium. Entahnya. So gas helium. So kat sini berlakunya letupan sebab gas hidrogen ni apabila dia ada punca macam pemetik api, so yang tu dia akan menyebabkan letupan. So dalam kes ni ramai yang cedera. Kita tengok yang ni. So kita santai-santai je. Nama saya. Sekarang saya berada di Putrajaya. Putrajaya ini tengah cantik. Kita miti. Ini memang dia punya efek. Saya sangat seronok bila kamu jangan kita jalan kerana ada kereta. Kelak betul. Apabila kita bisa lihat kita akan jadi ganti cakap macam ni. Anda juga bisa. Cikgu, ada video ke? Oh tak nampak Kami Tak nampak dengar video, suara je cikgu. Ya. Ingat dapat. Sorry lah. Ingatkan dia masuk situ. Tak apa. So tak dengar lah suara tadi pun? Boleh dengar cikgu, cuma video tak nampak. Video tak nampak? Okey. Cikgu pun try and error juga ni. So tadi menunjukkan video orang sedut gas helium kan. So dia telah mengubah peti suara kita menjadi suara yang lain daripada yang asal lah. So itu antara yang kegunaan helium yang biasa yang orang duk main kan. Siapa yang pernah sedut gas helium tersebut? Ada yang pernah sedut? Tak ada. Itulah semua tak ada kan. Cikgu pun tak pernah, tak tahu macam mana dia punya ni. So yang tu antara yang dimainkan lah. So sekarang cikgu ada sediakan quizzes
Okay, kita cuba main quizzes ni, iaitu quiz mengenali gas. Okay, cikgu cuba kalau kata tak dapat, minta maaf lah, sorry. Okay, cikgu cuba masuk dekat komen ya. Cikgu kod ada tak? Ya. Apa dia? Kod. Kod. Oh, Zat nanti cikgu tengok. Kod dia 135743. Satu, tiga, lima. 743. Saya kena stop sharing yang ni. Baru boleh cikgu pergi share yang ni. Okay, so cikgu dah nampak dah ni. Okay, awak boleh nampak skrin? So, baru Boleh. ada 5. Nampak, okay, terima kasih. Baru ada 5 pemain. Okay, 6. Cikgu set je, dah main nak masuk. Ya, okay, cikgu tunggu, tak apa. Okay, baru 12. Kita tunggu lagi. Okay, jemput semua masuk sebelum cikgu start. Okay, berapa ramai malam ni? Okay, kita tunggu lagi, kita bagi masa lagi dalam 3 minit, boleh? Okay, ada lagi tak yang nak masuk? Ada lagi cikgu. Ya, okay, cikgu tunggu. Ramai ni 115 orang ni dah ada dalam ni. Okay, 43. Ada lagi? Okay, jumpa masuk. Okay, yang lain ada lagi? Okay, ramai ni malam ni 115 orang. Kalau dah tak ada, cikgu akan mulakan. Okey ke? Tak ada dah? Okey. Tak ada rugi dah siapa yang mana tak nak masuk tu. Okey, cikgu start Cikgu.
Okey, habis dah. Okey. Ada lagi. Okey. So, tahniah kepada siapa ni? Aisyah Zihni. Okey, ranking yang pertama. Okey. Kita tunggu sikit lagi. Okay, so cikgu rasa dah habis dah kot. Okay, so Aisyah Zihni nanti tunggu sebelum habis kelas. Cikgu ada sedikit hadiah kat awak. Mana hadiahnya ni? Okay, boleh cikgu stop Ada lagi? Okay, so Aisyah Zihni nanti jangan lupa tunggu lepas kita dah habis kelas. Okay, Cikgu Anna. Okay, ada berapa orang ni? Tak apalah. 3 orang ni
Aisyah, Nur Akilah dengan nanti jangan lupa PM cikgu tunggu lepas kelas nanti. Cikgu nak ambil maklumat awak. Okey. Okey, cikgu sambung balik. Okey. So kita teruskan kepada ujian gas. Jadi kalau awak tengok dekat sini, okey, untuk kita nak melakukan ujian gas, okey, ini adalah bahan yang kita perlukan untuk kita mendapat gas tersebut. Okey. So kat sini apabila kita nak mengenali belum mengenali, kita nak melakukan ujian gas oksigen. Okey. Bahan apa yang kita perlukan supaya kita dapat hasilnya adalah gas oksigen. Okey. Jadi kat sini awak dapat lihat kita boleh dapatkan gas oksigen yang dibebaskan, okey, melalui penguraian kalium klorat 5. Jadi kat sini apabila kalium klorat 5 kita panaskan, okey, dia akan mengurai, membebaskan gas oksigen. Okey. So kalau kita lihat dia punya persamaan kimia, kalium, okey, klorat 5 dia akan menghasilkan kalium klorida, okay, dan juga gas oksigen. Okay, itu produk dia. Okay, so gas oksigen ni kalau kita lihat sini belum seimbang lagi kan, betul tak? Okay. Yang penting kita nak ni kan. So gas oksigen yang terbebas, okay. Apakah bahan uji untuk kita nak mengesahkan kehadiran gas oksigen tersebut? Okey. So kalau di sini adalah kayu uji berbara. Apabila awak nak mendapatkan dua markah tu, pertama sekali kalau kata ujian pengesahan, okey, terangkan ujian pengesahan. Okey. Kita mesti tulis prosedur. Okay, lepas prosedur adalah pemerhatian. Okay, jadi di sini apakah prosedur yang boleh kita lakukan supaya kita dapat 1 markah? Boleh tak seorang pelajar buat ayat apakah prosedur untuk kita nak dapatkan 1 markah? Bahan uji kayu uji berbara. Apakah langkah dia? Ada tak sesiapa yang boleh kongsikan dekat cikgu? Masukkan kayu uji berbara ke dalam tabung uji yang mengandungi gas. Okey, well done. Tahniah. Masukkan ataupun letakkan, okey, kayu uji berbara ke dalam mulut tabung uji. So, automatik awak dapat dah sini 1 markah. Okey, kemudian pemerhatian dia 1 markah lagi. Apakah pemerhatian dia? Kayu uji kotak. Kayu uji berbara menyala. Yes, okey, tahniah. Kayu uji berbara menyala. So, kat situ awak dapat ada 2 markah. Okey, so itulah. Okey, jadi apabila ujian pengesahan, wajib mesti prosedur kemudian pemerhatian untuk nak dapatkan 2 markah. Okey, kita lihat pula kepada ujian gas hidrogen. Okey, ini adalah bahan yang kita perlukan untuk kita dapatkan gas hidrogen. Okey, so kalau kita tuliskan persamaan kimia dia, okey, zinc. Okey. Tekan yang tu. So apa yang penting itulah POC tu, P tu mewakili prosedur, okay, O tu adalah observation, C tu conclusion. Okay, conclusion tu jangan sangatlah kita ambil sebab kat situ dia bagi tahu dah ujian pengesahan oksigen. Jadi conclusionnya adalah kehadiran oksigen lah, oksigen yang dibebaskan. Okay, so kat sini kalau kita nak buat persamaan, zinc,
Okey, zinc tindak balaskan dengan asid sulfurik. Okey, apa produk kita? Apa garam yang terhasil? Zinc sulfat. Yes, zinc sulfat campur H2O. H2O. Okey, awak nampak tadi. H2O. Kita dah ambil, kita dah Hydrogen. ambil tadi. Kita dah combine dah dua ni, betul tak? Tinggal yang ni je kan? Tinggal H. Ya. Jadi yang terbebas ada yang tertinggal adalah gas Hidrogen. hidrogen. Okey, macam tu. Itu cara untuk awak nak tentukan hasil. Okey? Jadi kita ambil mana yang kita dah guna, kita potong, tinggal apa lagi yang belum kita guna. Jadi gas hidrogen yang kita akan guna untuk kita nak tentukan ujian pengesahan dia. Jadi kat sini kita gunakan kayu uji bernyala. Okey. Jadi apakah langkah dia? Untuk ujian pengesahan bahawa gas yang terbebas tu adalah gas hidrogen. Kita tahu gas hidrogen tak berwarna kan? So kita tak boleh nak detect bahawa adalah gas hidrogen. Okay? Tapi daripada persamaan kimia tu kita tahu gas hidrogen. Cuma dari segi mata kita tak nampak sebab dia tak berwarna. Jadi kita boleh lakukan ujian pengesahan secara kimia. Jadi apakah langkah dia? Apa langkah pertama? Letakkan kayu Letak, yes, well done. Letakkan kayu uji bernyala di mulut ataupun dekat mulut tabung uji. Itu dia punya langkah. Okay, letakkan, masukkan, atau biasa kan ni kita boleh terima masuk, letak boleh terima. Okay, dekat dengan mulut tabung uji. So apakah keputusan dia? Bunyi pop terhasil. Bunyi pop terhasil. Bunyi pop. Yes, okay. So itu adalah ujian pengesahan untuk gas hidrogen. Okay, kita lihat pula ujian untuk gas karbon dioksida. Okay, karbon. Jadi kat sini sebenarnya awak boleh dapat dah tips dia untuk nak mengetahui gas apa yang terbebas kalau kata karbonat. Okay, so C. C adalah CO2 lah. Nanti dia punya gas. Dia punya ni lari. Okey, jadi gasnya adalah CO2. Jadi kita akan panaskan zinc karbonat. Okey, kita tahu zinc karbonat dia tak stabil. Apabila kita panaskan, dia akan terurai menghasilkan produk yang baru, new product. Okey, so zinc karbonat akan produce Zinc oksida. zinc oxide and release CO2. Karbon dioksida. CO2. Okey. Selain daripada tu, awak boleh tips yang kedua adalah air kapur. Okay, jadi KK semua kan? K. So sini pun K. Di situ kita boleh dapat dah tips sebenarnya. Okay. So KK, karbon dioksida. Kalau tak mau lihat tu, tengok air kapur. Air kapur memang tak ada gas lain digunakan untuk nak menguji selain daripada gas karbon dioksida. Okey. Jadi apakah langkah yang sesuai? Apakah langkah pertama untuk nak ujian pengesahan dia? Salurkan gas. Yes, salurkan Tu air ataupun dapur. alirkan gas ke dalam air kapur. Okey, keputusan dia Air kapur menjadi keruh. Kapur keruh. Jadi yes, keruh. air kapur menjadi keruh. Okey. So dua markah. Memang kebiasaan macam tu. Ujian pengesahan gas dia membawa dua markah. Okey, ada nak tanya tak setakat sekarang? Tak ada. Tak ada. Okey, tak ada, cikgu teruskan kepada next slide. Okey, yang seterusnya adalah ujian gas amonia. Okey. Kita tahu kalau amonia ni kita panaskan terus pun boleh. Tapi dia punya produk yang terhasil adalah dua-dua gas yang berbahaya. Okay. So kat sini kita akan tindak balaskan dengan natrium hidroksida. So kita akan dapat produk sampingan dia lah. Okay. So kat sini apa yang berlaku apabila kita tindak balaskan dua tu.
Okay, so kita akan dapat garam, natrium, klorida. Kemudian kita akan dapat air dan juga gas amonia. Okay, kita tahu gas amonia pun tak berwarna, betul? Betul. Okay. Betul. Jadi, apabila tak berwarna, kita mesti jalankan ujian kimia. Jadi, ujian kimia yang kita boleh lakukan adalah kita menggunakan kertas litmus merah lembap. Kalau dari segi bau, dia bau sengit. Itu pun boleh, tapi ada banyak juga gas yang berbau sengit. Gas klorin pun bau sengit. Jadi kita tak boleh gunakan dari segi bau. Okay? Kalau kata ada dua benda yang dua-dua membebaskan gas yang berbau sengit. Jadi kat sini yang sesuai kita gunakan adalah kertas litmus merah lembap. Okay, jadi apakah langkah dia? Dekatkan selai kertas limus merah lembap ke mulut penguji. Yes, betul. Correct. Okay. So, letakkan ataupun dekatkan kertas litmus, boleh masukkan pun boleh. Tapi kita tak ada lempar dia kat dalam kan. Okay. So, kita dekatkan kertas litmus merah lembap ke mulut tabung uji. Okay. So, awak dapat ada 1 markah. Okay. So, markah yang kedua. Kita semua jadi biru. Oh, hai. Dia pergi tu pula. Sekejap dia pergi besar pula dah. Sekejap cikgu ni dulu. Ada. Okey, boleh kita sambung balik. So, apakah yang berlaku? Kita tak share screen. Kenapa keluar yang tu? Kertas limus menjadi warna biru. Okey, kertas litmus berubah daripada merah kepada biru. Okey, untuk gas klorin. Cikgu slide tak ada. Present. Cikgu ada. Sekejap. Nak ensure dulu. Terima kasih. Ustaz. Cikgu share macam ni je lah. Payah dia lari. Okey, boleh nampak Boleh. Okey, terima kasih. Sorry lah. Okey. So, cikgu ni. Okey, so kita sambung. Jadi kat sini, okey, gas klorin pula. Okay. So tadi settle dah untuk gas amonia. Okey, so gas klorin. Ini bahan dia. Okay, untuk nak membebaskan gas klorin. Okey, jadi manganat 4, So dia nak balaskan dengan asid hidroklorik. Okey, akan menghasilkan mangan 2 dan juga gas hidrogen klorida. Okey. Dan juga air sebab asid. Okey, so kat sini 2. Okay, 2, 4. Okay, so, sorry, cikgu salah. So, asid hidroklorik kita dapat mangan klorida, mangan 2, campurkan dengan H2O, campurkan dengan gas klorin. Okey, so kat sini kita dapat dia akan membebaskan gas klorin. Okey, gas klorin pun kita tahu dia punya bau adalah bau sengit. Okey, dan dari segi warna, apakah warna gas klorin kalau kita nak lihat dari segi warna?
Kuning kehijauan. Yes, kuning kehijauan. Jadi kat sini kalau kita tak buat ujian menggunakan kertas litmus pun kita masih lagi boleh kena pasti bahawa itu gas klorin yang terbebas, okey, melalui warna dia. Okay, jadi selain daripada itu kita boleh gunakan kertas litmus biru lembap. Okey, sama je tadi kita akan dekatkan kertas litmus biru lembap di mulut tabung uji. So apakah pemerhatian dia? Kertas limus biru menjadi merah. Okay, so kertas litmus biru berubah menjadi merah. Okay, biasanya kalau perubahan kita mesti nyatakan yang asal. Okay, apakah yang asal kemudian apakah yang berubah. Itu penting kalau perubahan mesti mention yang awal tu. Kemudian yang dia punya perubahan. Okay, cikgu teruskan pada next slide. Okay, untuk yang seterusnya adalah sama. So bila ujian pengesahan memang yang penting adalah prosedur kemudian observation. 2 markah. So untuk gas hidrogen klorida pula, sama kita tidak balaskan bahan yang diperlukan untuk membebaskan gas hidrogen klorida adalah tindak balas asid sulfurik dengan natrium klorida. Okay. Dan kita akan bahan ujinya adalah amonia pekat. So kita akan titikkan amonia pekat dan hasilnya bila gas hidrogen klorida apakah yang kita dapat perhatikan? Apakah hasil apabila kita letakkan rod kaca yang kita celupkan dengan amonia pekat? Gas amonia. Asap putih. Wasap putih. Sebab kat sini gas ni terbebas, bukan gas amonia. Gas hidrogen klorida apabila natrium klorida tindak balaskan dengan asid sulfurik kat sini. So sini sebenarnya natrium klorida campur dengan asid sulfurik dia akan menghasilkan jadi natrium dengan sulfat kan. Okay. Campurkan dengan HCl. So gas hidrogen klorida ni yang kita dapat detect menggunakan larutan amonia pekat. Okay. So dia membebaskan ni bukannya gas apa tadi? Amonia awak sebut kan? Gas amonia tadi yang lain. Okay. Gas amonia apabila kita panaskan amonium klorida. So bila kita panaskan amonium klorida dia akan membebaskan 2 gas kat sini. Gas amonia dan juga gas hidrogen klorida. Okay, amonia dengan hidrogen klorida. Dua-dua ni gas berbahaya. Jadi kalau kita nak mengelak daripada keluar terbebasnya gas, 2 gas, kita lakukan eksperimen yang inilah bahan natrium klorida dengan asid sulfurik. Jadi kita akan dapat natrium sulfat dengan gas hidrogen klorida. Okey, kita imbangkan dia. So sekarang ni gas yang terbebas adalah gas hidrogen klorida. Jadi macam mana kita nak buat ujian pengesahan adalah kita kita celupkan rod kaca yang kita celupkan dengan amonia pekat. Jadi hasilnya observationnya adalah wasap putih terbebas. Okey, white fume release. Boleh? Boleh. Okey. Ya, thank you. Okey, untuk gas yang seterusnya. Okey, gas sulfur dioksida. Gas sulfur dioksida berwarna ke tak berwarna? Berwarna. Tak berwarna. Okey, bau dia Tak berwarna. Sengit. ada bau tak? Bau sengit. So nampak dah tadi persaingan dia. Okey. Hidrogen klorida bau sengit. Okey. Amonia bau sengit, sulfur dioksida pun bau sengit. So dari segi bau tu kita tak boleh gunakan sebagai ujian pengesahan. Okey. Jadi yang lagi sesuai untuk menggunakan ujian pengesahan adalah kita menggunakan larutan kalium manganat 7 berasid. Okey, larutan kalium manganat 7 berasid warna apa? Purple.
warna purple, okey, ataupun warna ungu. Dan cikgu dah ingatkan jugalah apabila melibatkan kalium manganat untuk penulisan awak wajib ada perkataan larutan. Okey, cikgu selitkan sikitlah dengan teknik menjawab. Wajib ada perkataan larutan dan wajib ada perkataan berasid. Okey, apabila dia kata nyatakan nama bahan, nyatakan nama bahan uji. So bila nyatakan nama, awak perlu bagi nama yang penuh. Jadi di sini larutan dengan berasid tu wajib ada juga dalam nama tersebut. Okay, jadi warna ungu dan kat sini dia bebaskan untuk natrium sulfit tindak balas dengan asid hidroklorik, dia akan membebaskan gas sulfur dioksida. Okey. Jadi kat sini kita alihkan, betul tak? Alih, kita salur, itu perkataan. Okay. Perkataan yang diterima pakai dalam skema. Okay. Salur, alih. Okay. Gas yang terbebas ke dalam larutan kalium manganat 7 berasid. Apakah keputusan dia? Dia melunturkan warna purple. Yes, okay. Sulfur dioksida melunturkan warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid. Kalau kita gunakan larutan dikromat. So kat sini boleh guna pakai dua-dua lah, mana-mana satu je. Okay, kalau guna larutan kalium dikromat 6 berasid. Apakah perubahan warna dia? Jingga menjadi hijau. Yes, tahniah, pandai awak. Jingga kepada hijau. Okay. So warna ni tak berubah, sama juga awak guna pakai untuk dalam sebatian karbon kan, untuk nak membezakan antara alkana dengan alkena. Menggunakan larutan yang sama, bahan uji yang sama, reagen yang sama. So awak boleh guna kaitkanlah juga di situ. Okay. Maksudnya kat sini larutan ni boleh guna pakai, dia adalah reagen atau bahan uji untuk menguji sulfur dioksida, dan boleh juga diguna pakai untuk nak membezakan alkana alkena. So nampak dekat situ, tak banyak benda yang perlu awak ketahui. Benda yang sama digunakan. Jelas? Jelas cikgu. Ya. So kadang kimia ni bendanya senang. Ada benda yang memang kita guna pakai. Dalam ni kita guna, dalam tu pun kita guna pakai juga. Okey. Dan yang last sekali adalah gas nitrogen dioksida. So sama mesti untuk nak ujian pengesahan, prosedur, kemudian observation. Okey. 2 markah. Okey, apa yang kita buat untuk nak dapatkan gas nitrogen dioksida? Kita uraikan garam plumbum 2 ni nitrat. So bila kita panaskan garam plumbum 2 nitrat, dipanaskan dengan kuat, jadi dia akan membebaskan gas dan juga oksida logam yang terhasil. So gas yang terbebas tu adalah gas nitrogen dioksida. Kalau dari segi warna, kita boleh detect tak bahawa gas itu adalah nitrogen dioksida? Boleh. Warna apa gas nitrogen dioksida? Perang. 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 Okey, tahniah perang. Okey, so itu adalah dari segi warna. Jadi yang kedua kita boleh buat secara kimia, iaitu kita menggunakan kertas litmus biru lembap. Okey, apakah dia punya caranya? Dekatkan selai kertas litmus lembap ke mulut tabung uji. Okey, dekatkan kertas litmus biru lembap ke mulut tabung uji. Okey, apakah keputusan? Merah. Jadi warna merah. Yes, dia menjadi warna merah. Okey, sebab kita tahu gas nitrogen dioksida ni adalah berasid. Okey, so semua berasid. Gas nitrogen dioksida berasid, gas karbon dioksida berasid, gas klorin berasid, gas amonia Alkali. beralkali. Okey, tahniah, pandai. Okey,
Ni ringkasan lah. Jadi kat sini yang POC cikgu share tadi. Okay. Ni kesimpulan tak perlulah. Okay. Jadi dia punya word perkataan yang perlu awak ada untuk awak nak dapatkan markah. Ni. Masukkan, letakkan. Semua tu boleh diterima pakai. Okay. Ke dalam. Okay. Kalau kata gas karbon dioksida, lalukan, okey, alirkan. Okey, atau salurkan. Okey, gas ke dalam air kapur. Okey, kalau gas hidrogen, okey, sama juga letakkan ataupun masukkan pun boleh. Okey, masukkan pun boleh. Ataupun dekatkan. Okey, kayu uji bernyala di mulut. Kat sini dia tak letak sampai ke dalam kan, di mulut. Okay, kalau dalam pun tak apa. Janji perkataannya mesti ada letakkan, okay, masukkan, dekatkan. Mesti ada dia punya tu. Baru dapat satu markah. Okay, untuk awak nak mendapat satu markah, mesti ada keyword dia adalah action. Apa yang kita buat. Itu. So, hasil dia adalah bunyi pop. Okay. So yang sulfur dioksida tadi, dia ada banyak yang kita boleh gunakan. Okay. Kita alirkan ke dalam larutan. Okay. Kalau gunakan kertas litmus pun boleh juga. Okay. So tadi dia tak ada kan. Okay, boleh je gunakan kertas litmus biru lembap. So dia berubah menjadi merah sebab dia adalah berasid juga. Okay, untuk lagi kita senang nampak yang ni lah menggunakan larutan kalium manganat 7 berasid. Okay, so dia menjadi luntur ataupun dinyah warnakan. Dilunturkan pun boleh, dinyah warnakan boleh. Dua perkataan tu diterima pakai untuk dalam skema SPM. Okay, setakat sekarang ada nak tanya tak? Berapa gas yang perlu kita ketahui? Ada berapa gas semua? 8. 8 tadi. Okey, 8 gas saja yang perlu awak ketahui. Okey, so gas amonia, kertas litmus merah lembap. Okey, so warna litmus merah lembap menjadi biru. Okey. Gas klorin kita letakkan, masukkan atau dekatkan kertas, okay, boleh mana-mana. Dekatkan pun boleh, okay. Letakkan pun boleh. Okay, kertas litmus biru lembap, kemudian warna litmus biru lembap menjadi merah, kemudian dilunturkan. Okay. Itu untuk gas klorin dah. Okay, gas nitrogen dioksida, so menggunakan warna pun boleh. Okay, kita menggunakan kertas litmus biru lembap pun boleh. Okay, tapi kalau dari segi ujian pengesahan, ingat ujian pengesahan mesti menggunakan secara chemical. So kita carry out secara chemical, apakah bendanya? Kalau macam tadi, untuk gas oksigen, kayu uji berbara. Untuk gas hidrogen, kayu uji bernyala. Itu maksudnya dia punya chemical. Okey. Habis dah yang tu. Okey, cikgu pergi. Okey, so kita masuk kepada topik yang sebenarnya kita adalah tindakan haba kan. Okey, so tadi kita nak mengenali gas dan apakah chemical yang kita perlu gunakan untuk mengesahkan bahawa gas sekian hadir. Okay, gas tu daripada mana? Okay. So gas tu adalah daripada tindakan haba ke atas garam. Okay. Yang biasanya dalam soalan selalu dibincangkan, selalu disoal adalah dua ni. Okay. Kalau kita perhatikan, kita analisis, yang biasa catat alih yang diberi melibatkan dua garam ni. Kalau tindakan haba lah,
Okey. Kalau garam sulfat ni dia lebih kepada sebab dia stabil. Sebab tu dia tak ada cap ta'alil menunjukkan tindakan haba. Dia hanya penyediaan garam je nanti. Okey. So kalau garam karbonat, ini adalah dia punya gambar rajah ataupun setup. Okey. Radas untuk kita jalankan tindakan haba ke atas garam karbonat tersebut. Okey. Jadi kita akan panaskan dia dan kita alirkan gas yang terbebas. Okey. So kat sini dia akan ada baki kan. Baki tu akan tertinggal di dalam ni. Gas tu akan mengalir melalui salur kaca ke dalam air kapur. Okey, manakala untuk garam nitrat pula, okay, so kita akan panaskan dia terus dan dia akan terurai juga, okay, untuk membebaskan gas, okay, gas nitrogen dioksida. Okay, untuk garam karbonat, adakah semua garam tu terurai? Semua garam terurai ke? Biasanya yang kita kaji, okay, kalau dalam eksperimen lah, untuk kajian makmal lah, dia akan bekalkan garam karbonat, dia akan bekalkan garam plumbum 2 karbonat, okay, garam kuprum karbonat, zinc karbonat, apa lagi? Magnesium karbonat. Okey, itu biasa garam yang dibekalkan kalau kita nak buat eksperimen di dalam makmal. Okey, antara 5 garam ni, siapa yang tak terurai? Natrium karbonat. Panas. Natrium karbonat. Betul. So, natrium karbonat dan juga kalium karbonat, dia adalah stabil. Kita panas macam mana pun dia tak akan terurai untuk membebaskan gas karbon dioksida. Okey. So mereka semua ni bila dipanaskan akan terurai. Okay, sama juga dekat sini, okay, untuk garam nitrat, okay, kebanyakan garam nitrat akan terurai. Okay, kalau kata kalium, natrium, sama lah, natrium nitrat dengan kalium nitrat. Kalau kita panaskan, dia akan terurai menjadi apa? Gas nitrogen dioksida terbebas ke tak? Ya. Tak terbebas. Tak. Dia akan dapat natrium, nitrik dan juga gas oksigen. Okay. Yang ni akan dapat kalium, nitrik dan juga gas oksigen. Depa dua ni tak akan membebaskan gas nitrogen dioksida. Okay. Garam yang lain akan membebaskan gas nitrogen dioksida. Okay. Dua ni memang tak bebaskan gas nitrogen dioksida. Okay. Dia hanya membebaskan gas oksigen. Okay. Manakala garam klorida, kita panaskan pun dia stabil. Okay. Kecuali amonium klorida yang cikgu tunjukkan tadi. Okay. Sama juga garam sulfat. Okay. Dia adalah stabil kecuali zinc sulfat dan juga ferrum 2 sulfat. Okay, di sini cikgu ada kongsikan. Okay, garam karbonat sebenarnya dalam soalan yang suka ditanya 3 ni. Kenapa 3 ni suka ditanya? Sebab dia memberi warna yang menarik hasil dia selepas tu. Plumbum karbonat dia warna putih. Okay, lead to carbonate dia adalah warna putih. Dan bila kita panaskan, dia akan terurai menghasilkan plumbum 2 oksida, lead to oxide. Okay, dan juga membebaskan gas karbon dioksida. Okay. Warna dia, ni cara nak ingat warna dia. So, Pampers sesiku. Okay. Apa maksud Pampers sesiku ni? Okay. Apabila panas, okay, plumbum 2 oxide, okay, panas, okay, ni perang.
Plasma dua oksida ni apabila dia panas dia berwarna terang, apabila sejuk Se ni adalah sejuk. Okey, Ku ni kuning. Okey, dapat tak? Dapat. Dapat ya. Okey, so awak boleh guna boleh guna pakailah akronim sekarang macam setengah tu susah nak ingat kan, sebab tu ramai yang takut bab garam sebab dia melibatkan analisis kualitatif, bermain dengan warna. Jadi ramai yang takut bab garam ni. Masih ingat yang ni cikgu share lah sikit. Jadi P2O Pampers sesiku. Okey, untuk zinc karbonat. Okey, zinc karbonat dia akan menghasilkan zinc oxide, zinc oksida. Okey, so macam mana awak nak ingat? Zoro paku siput. Apa maksud Zoro paku siput? Okey, Zoro ni mewakili zinc oxide. Okey, zinc oxide. Zoro belakang biasalah. Okey. Paku ni maksudnya ni panas. Apabila panas dia berwarna kuning. Kuning. Ya, apabila sejuk dia berwarna Putih. putih. Mungkin ada cikgu awak dah share lah teknik yang lain kan, akronim yang macam lain. Terpulanglah. Okay, kalau yang mana tak pernah ada akronim lagi boleh guna pakai akronim ni. Okay, Zoro paku siput. Sebab tu juga kata tadi, garam ni memang digemari sebab itulah dia warna. Hasil dia tu. Kalau kata garam ferrum 2 karbonat, tak apa. Dia asal tu pun dia berwarna dah. Jadi kita boleh detect dah kat situ. Okey, untuk kuprum 2 karbonat. Okey, kuprum 2 karbonat kita tahu dia punya asalnya warna hijau. Okey. Hijau. Jadi hijau kita tahu ferrum 2 berwarna hijau kan? Ya. Jadi kat situ kita boleh kelirulah antara dua garam ni. Kalau dia berkata bagi label, dia tak label, dia bagi kata garam berwarna hijau dipanaskan. Dipanaskan, jadi hijau mungkin ferrum 2 karbonat, mungkin kuprum 2 karbonat. Okey. So kita lihat kepada hasil selepas tu. So hasil selepas tu kalau warna hitam, itu menunjukkan kehadiran cation kuprum, ion kuprum. Okey, so ini akronim lah cikgu bagi ya. Okey, jadi kuprum, copper ni, cop2 ni adalah copper. Okey, K ni karbonat. Okey, green tu warna hijau lah. Okey, copper 2 K green. Black kuprum oxide. Okey, copper 2 oxide. Okey, ada nak tanya tak cakap sekarang? Tak ada. Tak ada? Okey, tak ada. Cikgu teruskan dengan garam nitrat. Okey, kat sini cikgu tak letakkan contoh garam nitrat. Okey, kita pergi buat sama-sama contoh garam nitrat. Okey, garam nitrat apa yang awak nak? Kalium nitrat. Kalium nitrat. Okey, so kalium nitrat. Okey, jadi kalium nitrat, kita tahu bila kita panaskan dia, kita akan dapat kalium nitrit dan juga gas oksigen. Okay. So, siapa nak tolong imbangkan? Letak 2 depan kalium nitrat. Depan kalium nitrat. Okey, lepas tu mesti 2 kat sini kan? Ya. Ya. Okey, lepas tu imbang dah? Imbang dah kan? So 2 O kali 2, sini 4, sini 6. Ni 3 kali 2? 6. 6. Okey, so seimbang dah. Okey, contoh lain lagi? Zinc nitrat. Zinc nitrat. Okey, zinc nitrat. So zinc nitrat bila kita panaskan dia akan terurai menghasilkan zinc oxide, zinc oksida campurkan dengan Nitrogen dioxide. yes, nitrogen dioxide dengan Oksigen. oksigen. Okey, imbang kan?
berapa? Letak 2 depan zinc nitrat. Okey, 2 depan zinc nitrat. Okey, lagi? 2 depan zinc oksida. Okey, 2. Lagi? Lepas tu 4 dekat NO2. Yes. Okey. So, settle, seimbang. Okey, jadi kalau untuk nak menguji kehadiran gas nitrogen dioksida yang terbebas, jadi kat sini ada 2 gas yang terbebas lah kan. So, gas nitrogen dioksida dari segi warna, kita boleh kata, perang. Okey, kalau kita nak buat ujian pengesahan secara kimia, macam mana cara tadi? Dekatkan betul? Atau dekatkan? Tak kenapa? Kertas limus. Kertas, litmus, biru, lembap. Okey. Ke mulut, tabung, uji. Okey, so keputusan dia? Kertas limus menjadi warna merah. Okey, so kertas, litmus menjadi merah. Okey, kalau kata oksigen? Kayu uji berbara. Bila awak tulis macam tu awak tak dapat markah. Biasakan dengan ayat yang dapat markah. Apa ayat dapat markah? Masukkan kayu uji berbara Yes. ke dalam Ya. mulut uji. Masukkan kayu uji berbara ke dalam mulut tabung uji. Okey, keputusan dia? Kayu uji berbara Menyala. Uji berbara menyala. Okey, biasakan dengan tu. Jangan terus awak nak bagi tahu kata kayu uji berbara. Gunakan ayat terus supaya awak dapat markah. Okay. So kalau dari segi hasil nak tahu kehadiran kation apa, kita boleh tengok kepada hasil las ni kan. So hasil las ni kita dapati semasa panas warna kuning, bila sejuk warna Putih. Putih. Okay. Yes. Kalau kita nak tahu dari segi anion, ni. Okay. Jelas? Jelas. Okay. So cikgu pergi kepada soalan. So cikgu harap macam malam ni awak dapatlah sesuatu Okey, sebab cikgu tak boleh buat PowerPoint slide sorry, presentation tadi, so keluar terus jawapan. Okey, so kat sini contoh kena pasti gas tidak berwarna yang boleh menukarkan. So gas tidak berwarna yang boleh menukarkan warna jingga. Kita tahu gas sulfur dioksida. Okey, kemudian kat sini garam kumpulan 2 nitrat dipanaskan dengan kuat. Kita tahu bila garam kumpulan 2 nitrat dipanaskan dengan kuat, dia akan membebaskan gas nitrogen dioksida. Dan nyatakan pemerhatian ke atas baki. So kat sini ada 2 soalan. Pemerhatian ke atas baki dan juga gas. Jadi bakinya adalah baki yang berwarna hitam. Ingat bila pemerhatian melibatkan deria apa? Penglihatan. Bagus. Okey. So baki berwarna hitam terhasil, kemudian gasnya adalah gas perang terbebas. Okey. Contoh yang ketiga, dia bagi statement. Gas tidak berwarna mengeruhkan air kapur. Kita tahu bila mengeruhkan air kapur, anionnya adalah karbonat Karbonat. Anion. Anion, okey? Kemudian baki berwarna
kuning semasa panas, putih semasa sejuk. Dan kita tahu itu adalah zinc Sida. Ya, zinc oksida. Kena pasti garam. Dia nak garam. Okay. So tadi cikgu, yang awal-awal tadi cikgu ada share kan. So garam kita boleh kenali daripada gas terbebas. Okay. Dan juga daripada baki. Okay. Gas terbebas ni adalah kita nak mengenali anion. Kalau baki tu kita nak mengenali cation. Okay, nampak tak? Faham tak? Faham. Okey, so itu tujuan tindakan haba. Kita nak mengenali apakah anion yang hadir dalam garam tersebut. Okey, kita tengok contoh soalan SPM. Ni, biasanya dia bagi dalam bentuk catak alih. Kalau garam ni memang kebanyakan soalan yang kita jumpa sama ada tu bahagian A ataupun esei bahagian B ataupun C, dia bagi catak alih. So kat sini nampak garam Z kita tak tahu garam apa. Tapi kita boleh kenali apabila dia kata ni gas P. Okay. Kemudian gas oksigen. Kita tahu bahawa garam apa yang membebaskan dua gas. Helium atau nitrogen. Gas apa dia? Garam apa? Garam nitrat. Garam nitrat. Garam nitrat yang membebaskan dua gas. Okay? So membebaskan gas yang berwarna. Okay, so kat sini dia kata bagi tahu dah. Apabila awak pergi menjawab soalan, awak baca dan awak garis apakah maklumat yang diberi. Gas P yang berwarna. Okay? Ya? Okay, yang ni gas oksigen. Jadi gas P, nyatakan pemerhatian apabila gas P diuji dengan kertas litmus. Dia tak bagi tahu kertas litmus warna apa. Jadi kat sini kemahiran awak untuk nak mengenali apakah garam Z tu. Jadi bila awak dah tahu dah, ia adalah garam nitrat dan gas P tu adalah gas nitrogen dioksida. Okay? Gas nitrogen dioxide, dia akan menukarkan warna kertas litmus warna apa? Biru. Biru kepada merah. Okay, jadi kertas litmus lembap biru. Okay, bertukar kepada merah. Okay, so lepas daripada tu nyatakan anion. So anionnya kita tahu ni. Nitrat. Yes, okay. Anionnya mesti awak kata ion, mesti sebut ion Apabila awak tak ada perkataan ion tu, tolak markah. Boleh tak awak tulis formula kimia? Boleh tak awak tulis macam ni? Boleh, boleh. Boleh ke? Boleh, sebab dia tak kata nama. Bila dia kata nyatakan, dua-dua kita terima. Okay? So bila awak tulis macam ni, awak tak letak perkataan ion pun tak apa. Apabila awak pergi tulis perkataan eja, awak mesti wajib ada perkataan ion. Jelas? Jelas. Okey, tu SPM sebenar, skema SPM sebenar memang macam tu dia punya syarat. Okey, so bila eja wajib ada perkataan ion. Dan ejaan pun mesti kena betul. Dan juga hati-hati ni kalau awak tak pergi letak tanda ni, memang tak ada teruslah. Hilanglah satu markah. Tu dia concern lah dari segi bab tu. Okey, seterusnya. Contoh yang ketiga. Okey, boleh nampak tak slide? Boleh. Boleh. Boleh ke? Okey, saya nampak semuanya catat alih dan setiap maklumat dalam catat alih ni awak perlu analisiskan. Nampak ni, pepejal hijau. So hijau, kita tahu hijau tadi siapa? Kuprum karbonat. Kuprum karbonat. Boleh juga ferrum kan? Serum.
Ferum 2 karbonat. Okey. Tapi kita tengok pula dekat sini. Okey, nampak ni dia kata. Warna apa? Hitam. Jadi kalau warna Hitam. hitam, siapa? Kuprum. Yes. Kuprum oksida. Okey. So, kita tak pasti lagi. Okey, kemudian ni tindak balaskan dengan asid. Kemudian dia kata memberi warna biru. Kita tahu warna biru kehadiran ion apa? Kuprum. Ion kuprum. Okey. So, seluruh gambar rajah ni mesti awak kaji ya. Dekat sini, ni soalan esei nombor 7. Okey, kenal pasti bahan J, V, W, X, Y, Z. Setiap ni membawa satu markah. So ada 6 huruf jadi 6 markah. Kenal pasti, boleh tak kita tulis formula? Boleh. 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 Okey, boleh tulis formula. Okey, penulisan awak. Boleh tak cikgu terus jawab? Okey, cikgu terus jawab. Okey, lepas tu larutan biru ni. Okey, kita letak asid apa? Awak letak asid apa? Hidroklorik. Asid hidroklorik. Okey, awak letak asid hidroklorik. Okey. So, yang biru ni kita akan dapat Kuprum klorat. kuprum klorat. Okey, kemudian gas ni kita akan dapat gas V, CO2. Karbon CO2. dioksida. Okey, karbon dioksida. Okey, kemudian Z ni H2O. ZZ. Pepejah Z. Kuprum oksida. Kuprum oksida. Okey, cikgu tulis je macam tu. Cikgu dapat markah tak? 6 markah. Dapat. Tak. Dah tak habis lagi. Tak dapat. Cikgu ajar juga teknik untuk penulisan untuk awak dapat markah. Kenapa tak dapat? Tak tulis huruf. Yes, Tak awak tak label. labelkan. Awak jangan assume kata pemeriksa tahu. Awak mentionkan J tu mewakili mana J tadi? Okey, sini J kan. Okey, ni W. Okey, so W ni awak kata pemeriksa tahu. Itu adalah kuprum 2 karbonat. Okey, copper 2 carbonate. Jangan. Awak mesti tulis perwakilan dia. Huruf apa? W tu mewakili apa? Kemudian ni X. Tak kisahlah awak nak guna noktah bertindih ke, awak nak dash ke. Yang penting awak pergi tulis huruf tu. Boleh? Boleh. Boleh, Cikgu ya. ajar siap. Sebab apa cikgu share ni, ramai yang hilang markah. Jadi cikgu kesian supaya awak tahu tapi penulisan awak tu salah. Jadi ingat, penulisan tu penting juga, awak kena hati-hati dan awak kena jaga teknik penulisan tu. Okey, jadi mentionkan setiap huruf ni labelkan mewakili siapa. Okey, tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas itu dan huraikan ujian kimia bagi gas V. So ujian, huraikan ujian kimia. Okey. So nampak 4 markah kan? Persamaan kimia tu 2 markah. Okey. Ujian pengesahan gas V tadi, gas apa? Gas karbon dioksida, betul? Betul. Jadi ujian pengesahan gas karbon dioksida tadi macam mana untuk nak dapat 2 markah? Salurkan Yes, salurkan, alirkan gas ke dalam Air kapur. air air kapur. kapur. Air Okey. kapur. Markah yang kedua? Air kapur menjadi keruh. Yes, air kapur menjadi keruh. Okey, so pepejah W16 dengan HCl. Okey. So untuk persamaan kimia, awak ambil tadi HCl kita adalah HCl kan? Jadi Cu CO3 plus HCl arrow CuCl Plus CO2. CuCl Dua.
2. Sebab ramai terutama student cikgu lah CuCl. CuCl 2 plus CO2 plus H2O. 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 Okey. So ni dapat berapa markah ni? Dapat Berapa markah dapat ni? 3, 4. Mana? Okey, awak nampak ni. Tulis persamaan kimia, huraikan ujian kimia. Okey, 4 markah. Kat sini, okey, awak kena bijak juga untuk agihkan. Persamaan kimia 2 markah. Ujian tadi 2 markah. So ujian awak dapat dah full mark 2 markah. Persamaan kimia ni untuk dapat 2 markah. Okey, ni persamaan cikgu tulis tadi kan? Dapat tak 2 markah? Tak. Tak dapat. Awak hanya dapat 1 Tak markah. balance. That's why. Okay. 1 markah untuk formula kimia untuk bahan dan juga formula kimia untuk hasil awak ni betul. 1 markah. Okay, markah yang kedua adalah awak mesti seimbangkan baru dapat markah yang kedua. So seimbangkan, letak 2 di sini kan? Ya. Boleh? Okey, so ingat persamaan kimia biasanya memang 2 markah lah kalau kata kompleks. Kalau kata simple tu 1 markah. Tapi kebanyakan cikgu jumpa 2 markah. So 2 markah tu, 1 markah adalah untuk formula yang betul dan 1 markah lagi adalah untuk persamaan kimia yang seimbang. Okey. Okay, contoh yang keempat. Nampak? So dia bagi, ni soalan nombor 10. Essay kan. Kita sekarang dah KSSM yang baru kan. Okay, so dia bagi garam P. Okey, kat sini air kapur. Jadi kat sini tips dah, betul tak? Betul. Tips dia kat sini air kapur mestilah gas karbon dioksida. Okay, so gas karbon dioksida. Okey, baki. Pepejal, perang, kuning, sejuk. Siapa? Lambam. Okey, so dapat dah lah kat situ. Jadi dia tanya ni, baki art, okey dia suruh labelkan kena pasti art, gas A, gas B, gas C. Okey, untuk kat sini pula sama perang, jadi art sama kan? Sini art, sini art. So settle dah, awak dapat dah plumbum 1 markah. Okey, gas A, settle dah, awak dapat dah markah yang kedua. Okey, gas B, perang kan? Perang siapa? Nitrat. Gas perang. Klorin. Hai. Gas nitrat. Nitrogen dioksida. Yes, nitrogen dioksida. Bukan nitrat. Nitrat tu adalah anion. Kalau dia tanya anion, sekarang ni gas. Okay? So gas perang tu adalah gas nitrogen dioksida. Okay. Gas C. Menyalakan kayu uji berbara. Oksigen. 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 Okey, so nampak dia punya cara teknik menjawab Okey, so dapat dah markah kat situ. Okey, yang seterusnya tuliskan formula kimia bagi garam P, formula kimia garam P dengan garam Q. So garam P tadi kita tahu kehadiran anion karbonat kan. So garam P kita Lambung karbonat. lambung karbonat. Karbonat. Okey, garam Q kita masih lagi plumbum juga kan? Lambung nitrat. Yes, correct. Well done. Lambung 2 nitrat. So itu. So jangan risau soalan esay. Yang penting awak pergi tengok. Okay, kaji dia punya gambar tu. Okay, kalau awak faham dia punya carta tu memang awak seronok lah nak menjawab bab garam ni. Okay, ni pula contoh. Tindak balas bagi plumbum 2 karbonat. Okay. So ni tindak balas dengan asid. Kemudian yang ni adalah pemanasan tindakan haba. So bila tindakan haba, ni akan dapat apa Z?
Apa nama zat kita? Lambang oksida. Oksida. Lambang oksida. Pandai. Okay, guess what? CO2. Carbon dioksida. Karbon dioksida. Okay. So yang ni pula tindak balaskan W ni. X kita. Ni combine kan? Lambang nitrat. Lambang nitrat. Yes. Lambang to nitrat. Okay. Nitrogen Kemudian? dioksida. Yes, gas karbon dioksida. So dua sama ni kan? Okay. So ni penghabluran. Dia crystallize, dia keringkan, dia dapat pepejal. So pelambang 2 nitrat ni dia panaskan. So dapat kat sini Z sama Z kan? So awak settle dah kat sini. PbO. Okay, nampak? So soalan dia berdasarkan kena pasti garam X. Okay, so ni garam X. Garam X daripada tindak balas kat sini kan? Kemudian gas Y. So gas Y kita tahu garam karbonat bila panaskan dia akan membebaskan gas karbon dioksida. Okey, huraikan secara ringkas ujian kimia. Okey, kation, anion. So kation kita adalah siapa? Ni X kan? Sini. Kation kita mana? Lambang. Ion plumbum. Lambang. Yes. Okay, ion plumbum. Okay, ni anion kita. So anion kita kalau nitrat yang cincin terang tu betul tak? Betul. So kalau awak terus je tulis cincin terang awak tak dapat markah dia tetap kalau ujian pengesahan mesti prosedur. Biasanya kalau yang nitrat ni 3 markah. Okay. So prosedur dia yang pertama apa, yang kedua apa, okay. So yang ketiga apa, baru dapat cincin perak. So itu dia mewakili 3 markah. Okay. Yang untuk yang plumbum, ion plumbum ni pula 2 markah. So first step dia apa dia? Second step dia ada keputusan. Yang cikgu share tadi kan, POC kan, prosedur, observation, conclusion. Conclusion tu jangan kita guna, 2 ni. Okay, boleh tak? Boleh ke? Boleh. So tolong ingat, bila ujian kimia memang markah dia agihkan pertama adalah prosedur. Apakah action awak? Okey. Last. Garam P. Kenapa? Dia wakilkan huruf-huruf saja. Daripada carta alin ni, dia suruh awak kaji. So apakah yang berlaku? Ni panaskan. Garam P kita panaskan. Kemudian kat sini ada, kita boleh dapat clue kan? Zinc oksida. Yes. So kat sini awak dapat dah zinc oxide. Okay. Yang gas yang tak berwarna. Gas Y tanpa warna. Gas apa? Oksigen. Ha? Oksigen. Oksigen. Gas oksigen. CO2. CO2. Okey. Tak apa, awak tengok. Sini gas Y juga kan? Kalau awak tak yakin, awak kata gas oksigen. Okey, sini pun gas Y juga kan? So, awak nampak kat sini, apabila awak tindak balaskan dengan ni, okey, dengan asid, kita tahu garam karbonat, okey. So, kalau contoh kita dapat ada zinc kan? So, zinc karbonat, apabila kita tindak balaskan dengan asid, yang penyediaan garam tu, yang tidak balas garam dengan asid tu, asid base, so kita akan dapat zinc chloride campur dengan carbon dioxide dengan air kan? Betul tak? Betul ke? Benar. Okay. So kat situlah pengesahan bahawa itu adalah gas karbon dioksida, gas karbon dioxide. Boleh? Boleh ke? Sebab tadi Abu ada sebut kata gas oksigen kan? Okey. So itu sahaja untuk malam ini. Okey, sebelum cikgu tamatkan tadi, jangan lupa yang 2 orang tu nanti dekat apa? Chat tu. A3. Okey, ada nak tanya tak?
Ada apa-apa nak tanya tak? Ya, ada cikgu. Tak ada? Ada. Ada. Okey. Okey, so tak ada, cikgu tamatkan kelas sampai sini. Alhamdulillah, terima kasih semua. Okey, yang siapa tadi? 3 orang tadi kan? Boleh tak ni? Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Okey. Ya, sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Good night cikgu. Yang 3. Ya, good night. Bye. Yang 3 orang tadi jangan left lagi. Ya, sama-sama. Bye. Masih cikgu. Ya, sama. Bye.